Jadi saya sendiri sangat gembira dan sangat bahagia jumpa ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-kakak semua. Sangat gembira. Allahu Akbar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan buka satu jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Tak kisahlah kita ni kijau gapo. Kalau tanya ni kijau gapo, suri rumah ya. Yo tu bahasa Nogori. Suri rumah jah. Lepas tu kerja gapo? Tukar gapo? Tukar basuh pinggan, tukar jahit, tukar maruh kutut laki. Macam-macam lah kan. Macam-macam tukar. Ceritanya apa pun pekerjaan kita, biarlah balik-balik kita nak masuk syurga Allah. Betul tak? Jadi orang yang ciri-ciri ahli syurga Allah, Allah dah tunjuk atas muka bumi lagi. Kalau ciri-ciri orang nak beranak kan, ada tanda-tanda tak orang nak beranak? Dia tahu-tahu gano tubik dah ni. Apa? Dok sedar nak beranak. Ada tanda-tanda sakitnya tubik air ketubannya. Mocik-mocik ni dok ingat dah ni beranak kan ni. Ingat. Sakit tak masa beranak? Sakit. Ingat tak sakit lagu mana beranak? Tapi nak ingat detail tu dah ingat, betul tak? Maksudnya sakit kan? Sakit lah beranak. Berapa kali beranak? Adalah 8 kali. Adalah 7 kali. Saya setiap kali beranak, lepas tu anak tu kan, sok mak. Bandah lah, lepas ni tak mau dah beranak. Tak mau dah beranak. Sebab sakit tu kan. Sakit ada komplikasi lah, ada itulah inilah. Rasa macam cukup lah. Tak lama anak tu boleh jalan je. Galak pula tak? Lepas tu mengandung pula. Masya Allah. Besarnya kasih sayang seorang wanita. Walaupun sakit berulang kali, dia sanggup tempuh berulang kali. Sebab Allah meletakkan rahim itu dalam tubuh badan wanita. Rahim ni Allah ya Rahman ya Rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Sebab itu sifat kasih sayang ni, sampai Allah bagi satu anugerah rahim duduk dalam tubuh perempuan. Dan lahirnya makhluk Allah yang paling Allah sayang, iaitu manusia. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah ciptakan gunung ganang, Allah ciptakan pokok, Allah ciptakan semut, binatang semua. Apabila berlakunya kiamat, semua akan hancur lebur belaka. Dan mereka tu, makhluk yang disebutkan tadi tu, tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Makhluk yang paling kurang berzikir memuji Allah namanya manusia, kita. Tetapi lepas hancur semua ni, yang hanya dibangkitkan semula adalah manusia. Yang lain tu tak akan diwujudkan kembali untuk masuk ke syurga. Nak kata betapa Allah sayangnya kita ni. Dan Allah menciptakan makhluk dia yang terbaik dalam rahim seorang wanita. Sebab tu hebat kita ni orang puak. Sebab apa? Hanya wanita saja yang sanggup menempuh susah payah mengandung, susah payah beranak, susah payah nyusu. Sebab itu hari ni kalau kita lah nak ukit-ukit nak sebut ketut lelaki dah, bang, awak tak kenang ke saya susah payah mengandung beranak ke anak awak tu? Berapa ketul tu? Berjujuk tu. Kadang-kadang kita mari ngajuk rasa sedih, rasa ni awak ni tak kenang. Dia mungkin akan ingat betul-betul baru lepas beranak. Dia tengok susah payah kita bergelepar, dia insah kejap. Ya Allah, sianya kau memang tak sampai hati lah. Minta maaf, insya Allah saya jadi suami yang soleh. Macam tu kan. Agak-agak berapa jam boleh bertahan tu ayat tu. Sekejap je dah. Nak katanya suami kita lupa, kita pun lupa. Tak usah kata suami lah, kita sendiri lupa. Kalau tanya betul-betul beranak pukul berapa, tak ingat dah. Berapa lama sakit, tak ingat dah. Doktor mana, tak ingat dah. Tak ingat dah. Kita sendiri sakit, kita sendiri lupa, ibu-ibu sekalian. Tetapi Allah tidak pernah melupakan kesakitan kita melahirkan anak, menyusu, mengandung. Setiap saat Allah akan balas dengan setimpat. Sebab itu Allah ya syakur, Allah yang maha menghargai. Yang boleh menghargai kita bukan diri kita. Kita sendiri tak boleh hargai diri kita. Suami kita jauh lagi. Anak-anak kita kadang kita dah ulang. Kadang saya pun guna ayat sama kau. Mak dulu nak tubir, nak beranak, cakap luar lah kan.
Sampai nak mati, darah banyak nak suruh anak tu macam isah kejap. Diisah. Sedihnya. Bolehlah berapa minit, lepas tu kembali asal mula. Sebab nak kata kita manusia. Al-insanu la yakhlu anil khati'i wan nisyan. Manusia tu memang Allah ciptakan lupa dan juga tersilap. Memang kita gitu. Tapi Allah maha sempurna, Allah tidak pernah lupa, Allah rakam. Saya nak cerita satu ketika pernah Saidina Umar Al-Khattab. Dia tengok ada seorang pemuda duduk kendong ibu dia. Duduk keliling Kaabah. Duduk kendong ibu dia ni. Dia pun lepas keliling 7 kali dia jumpa Saidina Umar. Wahai Saidina Umar, aku tidak pernah meletakkan ibuku kecuali dalam 3 keadaan. Pertama, ketika aku nak beribadah, nak semayang. Kedua, ketika aku tidur. Ketiga, ketika aku sedang nak qada hajat. Masa tak boleh kendong lama, letaklah sekejap. Dalam tempoh yang lain, kebanyakannya dia akan kendong, akan dukung mak ni. Nak kata betapa anak yang baik berbakti kepada ibu. Lalu dia tanya soalan, adakah apa yang aku lakukan kepada ibuku ini boleh membalas jasa kebaikan ibuku? Lalu apa jawapan Sayyidina Umar? Kamu tidak akan mampu walaupun kamu buat begini sampai seumur hidup kamu, walaupun nak menggantikan ataupun nak balas 1 kali hembusan ketika ibu kamu mengeluh sakit melahirkan kamu. Gana dah kita tepik, ingat tak? Gitu itulah kan. Allah sakit kan? Allah sakit. Sekali yang kita berhembus tu, sekali kita lepas rasa tu, buat sakit tu pun takkan mampu seorang anak kalau nak balas walaupun dia berbakti sampai tahap tu sekali. Nak kata subhanallah ibu-ibu sekalian, Allah memang pandang kesusahan kita jadi perempuan. Allah memang pandang susah kita mengandung, melahirkan, membesarkan anak. Kadang kita sendiri tak pandang. Yang perlu kita buat sekarang ni ialah kita akan diuji oleh Allah, akan redha kita terhadap anak, terhadap suami. Betul tak? Kadang tubik dekat anak. Mak susah payah mengandung, beranak kemu, nyusu besar-besar. Tapi membuat gini ke mak? Contoh, saya rakyat contoh je ni, bukan tuju sesiapa, saya muhasabah diri saya. Masa tu kita lupa yang besarkan anak kita bukan kita, tapi Allah ya kabir, ya mutakabbir. Yang besarkan anak kita Allah yang maha besar dan yang maha membesarkan. Kadang kita sebut mak tak tidur malam, mak tak tidur malam jaga mu, seekor nyamuk pun tak wi ketik. Yo, kau seekor nyamuk tak wi, pada budak tu kan main lagi merah. Tapi ayat tu nak bunyi sedap, betul tak? Seekor nyamuk pun tak wi ketik, mak jaga mu daripada kecil. Bila besar muat nyakit hati mak gini, contohlah. Kita lupa yang jaga anak kita ialah Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Ni nama Allah Asmaul Husna ya. Allah yang maha memelihara, Allah yang maha mengawasi. Masa anak kita duduk kat sekolah, siapa jaga? Allah. Anak kita lepas masuk asrama, siapa jaga? Allah. Anak kita lepas masuk nisi, lepas nikah duduk dengan suami dia, kita tak mampu jaga anak kita. Masa depan mata kita jaga sekejap. Tapi banyak mana orang duduk dalam rumah anak dia boleh aksiden. Betul tak? Dalam rumah, kita ada dalam rumah, kan ada banyak kes, belari-belari tusuk pisau, pasu mati. Banyak kes belari-belari kena minyak panah. Nak kata dalam rumah depan kita pun bukan kita yang jaga anak kita. Kadang-kadang kita kata mak ayah lah payah-payah besar wi makan, kita lupa Allah ya Razak. Sebab itu ibu-ibu sekalian, pengajaran pertama nak sebut kekuatan kita orang perempuan. Kesusahan kita besarkan anak, sabar dengan suami semua, Allah akan uji sampai mati. Kalau kita terkeluarlah benda tu, sampailah kita mati, kita bimbang, suatu ketika kelak di akhirat kelak Allah akan campakkan balik segala apa yang kita buat ke muka kita. Ini firman Allah dalam Al-Quran, mafhumnya. Lalu Allah mencampakkan amal baik dia, amal soleh dia, pengorbanan dia ke muka dia. Lalu Allah berfirman, carilah kamu orang yang kamu perbuat kepada mereka ketika hidup kamu di dunia dahulu. Dulu masuk susah payah kerana suami kan, cari suami, adakah mereka boleh bagi pahala kepada kamu? Nak khabar kadang-kadang kita ni tak sedar, kita buat semua benda kerana manusia. Sebab itu siapa yang buat kerana manusia, dia tak kuat. Semalam saya ada ceramah kan, saya ada ceramah kat Terengganu. Lepas tu ada seorang jumpa saya, dia nangis.
Dia kata, ustazah, dia ada anak 4 orang tak silap, 3 orang ke 4 orang, umur lebih kurang 30, saya 36, dia 39, beza 3 tahun. Dalam 2 tahun lepas macam tu, suami dia meninggal mengejut. Suami dia mati meninggal mengejut, muda lagi lah. Pasal ada anak 4 orang tak silap. Dia cerita, ustazah, lepas suami saya mati, saya jadi gila, macam orang gila, dia kata. Gi kubur sama, kejap gi kubur, maghrib malam-malam gi kubur. Tak boleh teruskan hidup macam orang gila, sebab dia kata suami dia sangat baik. Saya jumpa ramai orang lelaki baik. Dia kata suami ni nak kata mungkin setahun pun payah nak balah. Suami baik, uruskan semua. Saya pernah jumpa isteri kata, isteri ni anak 7 orang, beranak anak ke-7. Ni cerita lain pula, banyak nak cerita. Cerita tadi dah habis lagi, tiba-tiba saya nak puji orang lelaki. Saya nak khabar, memang ada orang lelaki yang baik-baik sungguh. InsyaAllah suami kita pun baik sungguh. Cuma kita ni kurang bersyukur keadaan tu. Kan, baik dah suami kita. Bila tengok tu lelaki orang duk nyapu, bang tengok rajin tu lelaki yang nyapu. Padahal bukan nak puji ingat tu lelaki orang, nak kabur ke dia malah nyapu. Sian ke dia. Padahal baru hari ni dia malah, belum ni dia rajin. Betul tak? Sian dia. Mujurlah dia mulut dok laju macam kita. Kan mulut dia tidak reti, dia pun yelah. Tidak faham kita peli dia. Sial lelaki dah. Kalau kita lah, suami kita buat perbandingan, bersihlah rumah dia dah. Tadi kita pergi, dah pergi lah duduk rumah dia. Kalau kita lah, orang puas, sedap lah dia masak tak dipatang. Kalau suami puji si orang lain masak, dah pergilah rumah dia makan. Tak payahlah makan rumah kita ni. Saya puji je dia sedap, salah ke? Halah puji orang lain masak, saya tak pernah puji. Padahal makan dulu ya puji. Nak khabar orang puang, saya siti sangat. Tapi bila kita buat pembandingan, suami kita dengan orang lain, kita tak sedap, cuma dia tak jawab je. Dah suruhlah tu lelaki yang nyapu. Baru setuk angin kita tak. Barulah kita gurau je. Oh boleh pula kita gurau. Betul tak? Ada tu seorang isteri, suami dia tak pernah kerja. Beranak anak ke-7. Lepas 3 hari gitu, ni kawan saya sebenarnya, lepas 3 hari beranak, suami meninggal. Dia kata, ustazah, kereta rumah semua suami sediakan. Lepas tu dia kata, siapa suami dia ni baik tak baik ni, masak, urus rumah tangga semua, dia layan saya macam raja, macam puteri, macam permaisuri. Buat kerja rumah suami buat, suami kerja nega apa semua, balik ni masak, makan. Saya ni tinggal jaga anak, dia suruh tupu jaga anak. Lepas tu pergi belanja cukup apa, tiba-tiba suami meninggal mengejut. Dengan 7 orang anak, dengan tak ada pekerjaan. Faham tak? Gana huru-hara. Saya nak cerita Wak Maring dulu ni dah. Wak Maring ni anak 4 orang gitu. Dia kata, ustazah saya gila sekejap. Faham tak ni? Faham. Saya nak tengok orang besar ni cepat tak ni. Boleh nakak tak? Boleh Saya nak bagi tahu dia, jumpa saya malam, dia senyum, dia bersemangat. Dia kata, ustazah, lepas suami saya mati, saya duk baca Yasin ke suami, saya duk baca Quran niat ke suami, saya istighfar niat ke suami. Lepas tu saya pekerja sedekah ke suami sekian-sekian. Tapi saya tak boleh lagi nak hilang sedih, hilang suami. Saya masih ada rasa nak marah kepada Allah. Kenapa ambil suami saya yang sangat baik, yang tak menyakiti hati saya semua ni. Saya masih tak puas hati, saya tak boleh terima. Saya buat lagi amalan tu. Kadang saya puasa pun niat, ya Allah pahala puasa ni ke suami, sebab sayang sangat suami ni. Sampai satu ketika dia ditegur oleh seorang sahabat, seorang perempuan, seorang ustazah juga. Dia kata, kamu buat ibadah niat untuk suami, betul kan? Suami dah mati dah ni. Seolahnya ketika hidup dulu membesarkan suami, suami mati pun besar suami lagi. Siapa duduk nampak buat ibadah semua ni ke suami lagi. Sedangkan suami sedikit pun tak boleh bagi kita rasa bahagia. Yang selama ni rasa bahagia tu datang daripada Allah, tapi melalui suami.